Seterusnya kita akan berbincang tentang overhead cost ataupun kos pelbagai, yang mana sebelum ni kita dah belajar food cost, kita dah belajar labor cost, dan yang ketiga adalah overhead cost pelbagai lah. Maksudnya overhead cost ni adalah antaranya adalah utility, ya. Kadang-kadang kita masukkan cost marketing kat sini dan sebagainya lah. Overhead ni maksudnya apa yang tidak berada dalam apa ni fixed cost dan juga apa ni variable cost, dia akan duduk dekat overhead cost lah. Iaitu cost yang selain daripada prime cost ataupun cost utama. Cost ni cost sampingan tetapi sebenarnya dia penting. Juga dipanggil sebagai cost pelbagai. Antaranya adalah bil telefon, bil elektrik, bil air, internet, susut biaya bangunan. Ada setengah diletakkan tentang kos promosi. Di sini juga dia boleh masukkan. Bagaimana? Contohnya salah satunya saya ambil bil elektrik. Ni pun antara dalam kos overhead lah. Iaitu kalau kita baca sini kita tengok satu apa maksud dia. Dekat sini kalau dia tulis bil terdahulu. Kalau dia tulis tu bil terdahulu bermaksud bil yang bulan lepas. Berapa dia punya amount. Jadi bayaran akhir yang kita telah buat selepas ni. Dulu mungkin dekat sini bil terdahulu RM64.25. Kita bayar RM64. Jadi ada di situ kena carry forward 25 sen kan. Tu nampaklah dia punya cara pembacaan lah. Tunggakan jumlah iaitu tunggakan. Kita tengok tunggakan pula. Tunggakan jumlah yang perlu dibayar. Yang jumlah yang belum dibayar. Jumlah yang belum dibayar tunggakan. Maksud dia kita tak bayar RM4 lagi. Tunggakan. Okey. Semasa. Semasa maksud dia bacaan meter waktu semasa. Kita bacaan semasa berapa bacaan pada masa dia baca lah, orang yang baca bil tu cas masa. Okey. Kalau dahulu dia tulis dahulu pula, maksud dia bacaan meter sebelum bacaan semasa. Bacaan sebelum. Dia perlu tahu sebelum dan dia kena buat bacaan semasa, barulah dia tahu di antara sebelum dengan semasa tu berapa banyak yang kita pakai. Kan? Itu maksud dia. Next adalah kegunaan, iaitu jumlah elektrik yang telah kita guna mengikut kilowatt per jam. Yang mana apa yang bacaan semasa kita tolak bacaan dahulu. Itulah jumlah kita pakai. Itulah jumlah kita pakai. Okey. Jadi kredit atau debit, sama ada kredit atau debit, pelarasan anggaran berapa banyak pelarasannya, kita mungkin ada kurang kita bayar, ada yang lebih kita bayar, dia akan buat pelarasan kat sini lah. Okay. Faktor prorate iaitu kiraan bacaan setiap 2 bulan sekali, kiraan menggunakan purata. Okay. TMB sekarang dia membaca bil yang sebenar 2 bulan sekali. Bil yang pertama dia akan buat secara purata, bil yang kedua baru dia baca yang sebenar di meter. Jadi jika ada perbezaan tu, maka bil yang bulan kedua tu dia akan tambah lagi lah berapa banyak yang kita dah terpakai, tapi dibuat purata, kita melebihi purata dia tu, maka kita kena bayar lah. Tu faktor prorate tu. Dia baca 2 bulan sekali. Bulan yang pertama dia buat anggaran, bulan yang kedua tu dia buat bacaan meter sebenar. Jadi ada yang masa dia buat anggaran tu sebenarnya dia anggar certain amount tapi kita pakai lebih. Jadi hak lebihan tu dia akan dikira dalam bulan kedua. Sebab tu kita tengok bulan pertama sikit, bulan kedua dia akan dapat tinggi ataupun dia akan dapat lebih kurang lagi. Jadi sebenarnya penggunaan TAB kira ni untuk satu dia ambil anggaran yang pertama, yang kedua adalah bacaan sebenar. Jadi dia baca 2 bulan sekali di meter kita. Ada yang bacaan sebenar, ada yang bacaan secara anggaran. Blok prorata iaitu pengiraan had setiap blok tarikh bergantung pada penggunaan elektrik. Ini kita tengok kat blok prorata tu lah. Dia ada certain amount kita pakai, kena banyak ni. Certain amount, certain banyak kilowatt kita pakai, dia kena banyak ni. So dia itu dipanggil blok prorata tu. Dia letakkan had setiap blok tu, pakai banyak ni dia akan kena banyak ni, pakai banyak ni dia akan kena banyak ni. So itu cara TMB buat pengiraan elektrik. Blok tarif elektrik pula, harga mengikut penggunaan. 200, 100, itu dia punya, kita nak mengikut pengiraan bacaan kita dengan harga 200 jarak berapa.
dia punya brok berapa 200, 100, 300, ini ikut penggunaan kita lah, penggunaan kita. ICPT iaitu Imbalance Cross Pass Through Tariff Rebate. Ini ICPT tu. Nampak? Kadang-kadang Imbalance Cross Pass Through Tariff Rebate ni dia kadang kita tolak, kena tolak. Dan itu jumlah yang perlu kita bayar, jumlah yang perlu bayar. Itu kita tengok dekat situ. Jumlah bil yang kita kena bayar tu, kita tengok dekat jumlah bil tu lah. Kita bayar RM96.70 ni. Jadi itu yang dan dicampur dengan baki tunggakan tu, itu yang dia akan daripada yang bil semasa dicampur dengan sedikit tunggakan tu yang akan naik sikit jadi cut charge semasa tu. So kita akan bayar ikut charge semasa lah, sebab dicampur dengan tunggakan. Alright, itu cara kita baca bil lah untuk overhead cost.